Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Terbaru, kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Kata PM Anwar Ibrahim. Diterbitkan syabudin.com.net. Padan muka, kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Siapa suruh? Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan terlibat dalam kes Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Madnor yang sedang menghadapi pertuduhan mahkamah. Menurutnya, pembangkang memang confirm dah hilang modal. Tak tahu apa lagi lah nak mainkan. Tak tahu lagi nak cakap apa lagi sebab mereka selalu celupar. Tapi kali ini dah tak boleh celupar, jadi kehabisan modal lah. Pembangkang telah kehabisan modal sehingga mengaitkan dirinya pula dengan kes Sanusi. Apa yang nak dikaitkan dengan Sanusi pula? Anwar Ibrahim tak pernah pun buat laporan polis. Hari-hari Perdana Menteri dicerca, dimaki dan dihina. Saya tidak ambil tindakan. Tidak suruh polis ambil tindakan pun, kata Anwar Ibrahim. Tapi yang cerca, yang singgung, yang menyinggung raja, yang kamu kacau raja itu nasib kamu lah. Jadi yang buat laporan polis itu Dewan Diraja Selangor. Bolehkah Dewan Diraja Selangor buat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Tidak. Jadi itu yang kamu cuba lawan itu, harap kamu ingat bahawa kamu cuba lawan itu Dewan Diraja Selangor. Kemudian Pesuruhjaya PAS Selangor tiba-tiba pergi menghadap yang di Sultan Selangor minta ampun. Lepas itu Tuanku Tita kes belum selesai. Maka Ketua Polis Negara buat kenyataan dia Sanusi ditangkap dan didakwa. Apa pula salah Perdana Menteri dalam hal ini? Pembangkang ni dah tak ada modal, kamu ni cakap tanggung lah. Hebat sangat kan? Katanya selepas merasmikan Majlis Sentuhan Kasih Dewa Desa Selangor dan mini karnival usahawan desa di Stadium Sungai Besar. Sanusi dituduh pada 18 Julai lalu di mahkamah dengan dua pertuduhan. Pertama, mempersoalkan, memperlekehkan Sultan Selangor dalam pelantikan Menteri Besar Selangor. Kedua, mempersoalkan tentang kerajaan perpaduan yang ditubuhkan ini berdasarkan kepada titah nasihat daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dua-dua ni masalah besar Sanusi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dengan itu Sanusi ada peluang untuk menikmati hidup di penjara selama 3 tahun. Dia ada peluang untuk tinggal di penjara dengan lipas-lipas, dengan makan kuih penjara, dengan aktiviti penjara selama 3 tahun. Baguslah, supaya Sanusi boleh amalkan diet seimbang dan boleh dia turunkan berat badannya. Bagus. Jadi dia ada peluang untuk tidur di dalam penjara selama 3 tahun. Kemudian dia juga ada peluang untuk menikmati, memberikan sedekah kepada mahkamah sebanyak RM5,000 untuk denda. Atau kalau nasibnya baik, kalau nasib Sanusi lebih baik, dia boleh menikmati kedua-duanya sekali, iaitu didenda RM5,000 dan dia juga boleh menikmati hidup di penjara selama 3 tahun. Tahniah diucapkan. Sanusi bagaimanapun, walaupun sudah hantarkan surat mohon maaf kepada Sultan, tiba-tiba dia tak mengaku bersalah. Ini yang membuatkan ramai orang pelik dengan Sanusi ni. Dia mohon maaf tapi tak mengaku bersalah. Apa yang dia mohon maaf? Kalau begitu, pening-pening. Pesuruhjaya PAS Selangor pun datang berjumpa dengan Sultan Selangor untuk mohon maaf. Tapi selepas tu Sanusi tak mengaku salah. Jadi yang Pesuruhjaya PAS jumpa Sultan mohon maaf tu atas kesalahan apa? Aduh, pening. Mohon maaf tak mengaku salah. Jadi yang mohon maafnya untuk apa? Jadi 10 Oktober ni sebutan kes dan serahan dokumen. Okey? Kita jumpa lagi. Tahniah Sanusi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita.
Salam sejahtera Malaysia. Setelah lama Rafizi tak muncul, tiba-tiba dia muncul dan kali ini kenalah Mahathir. Tun Mahathir kongsi pentas PAS. Itu pertemuan geng emosi, kata Rafizi. Geng emosi, best lah nama ni, geng emosi. Apa maksud dia? Kita kongsi bersama-sama. Pertemuan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi pentas bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS disifatkan sebagai satu pertemuan geng-geng beremosi. Geng-geng beremosi. Itu kata Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Rafizi Ramli berkata, pertemuan itu juga dilihat sebagai satu pertemuan geng kami tak suka Anwar. Kami tak suka Anwar, kami sanggup buat apa saja untuk pastikan kami tak suka Anwar. Pastikan supaya seluruh Malaysia nampak kami tak suka Anwar. Ini macam gerakan satu-satunya gerakan untuk yang bagus juga. Sebab dapat menunjukkan kepada dunia bahawa tak suka Anwar. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat itu berkata, itu adalah pertemuan geng. Kami tak suka Anwar dan bukannya untuk membincangkan masalah negara seperti Barisan Menteri Kerajaan Madani sedang lakukan ketika ini. Katanya, ia lebih kepada pertemuan geng-geng emosi. Dia tak sentuh pun isu hutang negara. Dia tak bincang macam mana kita bincang di sini. Contohnya membincangkan tentang apa yang nak buat pasal chip. Pertemuan ini lebih kepada kami tak suka Anwar. Katanya, insyaAllah rakyat boleh buat penelitian. Katanya, cuma saya tidak akan terheret untuk bermain emosi yang sama. Kata Rafizi. Kata Rafizi lagi, kita akan kerja dan buat dan kita tak boleh selesaikan masalah dalam keadaan beremosi. Kita ada polisi yang baik dan kita fokus bagaimana mahu menyampaikan kepada rakyat, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas menghadiri sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bersama Kerajaan Pulau Pinang di sini pada Sabtu. Pada Jumaat yang lalu, Dr. Mahathir tampil berceramah di pentas Perikatan Nasional di Kelantan untuk menyeru rakyat untuk bersama-sama menolak kerajaan perpaduan yang disifatkan sebagai sebuah kerajaan yang gagal. Kenapa? Kerajaan mana yang tak gagal? Cuba beritahu. Dan parti paling gagal setakat ini, kalau saya buat teka-teki lah ataupun kuis kepada anda semua. Kuisnya mudah. Banyak-banyak parti mana yang paling gagal? Paling gagal dalam PRN, dalam PRU 15 yang lalu. Gagal habis. Tak ada satu pun menang. Punyalah banyak bertanding, satu pun tak menang. Yang paling seronok, bos dia sendiri kalah. Timbalan bos dia pun kalah. Semua bos-bos dia kalah. Dan semua kalah tanpa dapat deposit. Itu nama dia, parti paling bikin malu waktu pilihan raya. Sebab tak menang langsung dan kalah teruk. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir tak ada jugalah impak besar sangat untuk Mahathir datang di sana. Apapun itu hak dia lah. Pandangan saya, kata Rafizi, masa berkempen itu hak masing-masing. Dan kita galakkan seberapa ramai untuk melontarkan idea mereka kepada rakyat. Saya fikir rakyat juga akan buat pilihan berdasarkan pengalaman lepas, katanya. Jadi dalam keadaan Tun pun ada rekod dan PAS dan bersatu dengan PAS dan bersatu. Oleh itu apabila Tun muncul di pentas PN, ia mempunyai kesan yang berbeza kepada orang yang berbeza. Okey, jadi ada pengundi yang mungkin suka, tapi saya fikir ada pengundi juga yang akan mempersoalkan apa sudah jadi dengan prinsip dan pendirian masing-masing sebelum ini, katanya. Rafizi berkata ini kerana sebelum ini Tun Mahathir ada pendirian sendiri tentang PAS dan bersatu. Jadi katanya, jadi hanya kerana semata-mata tak suka Anwar,
pada umur yang sedemikian. Nah, tak tua betul, sudah betul si Mahathir. Walaupun di mata sesetengah itu menunjukkan perpaduan di antara tokoh-tokoh ini, ia juga akan ditafsirkan secara berbeza oleh pengundi-pengundi lain pula tambahnya. Beliau berkata lagi, pilihan raya adalah medan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat dan negara, bukannya untuk medan beremosi. Apa yang terbaik, katanya, saya ingat kita serahkan kepada rakyat untuk PRN ini. Cuma seperti saya ulang seperti dalam ceramah sebelum ini, pilihan raya ini adalah medan terbaik untuk kita membandingkan soal dasar, program, persaingan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan negara. Ia tidak baik jika dijadikan medan untuk memainkan emosi. Saya yakin sebenarnya rakyat boleh menilai apabila Tun hadir di atas pentas pas dan bersatu. Katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sah. 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 Ini sah. Apa yang sah? Sah Muhyiddin masuk mahkamah. Sah Muhyiddin confirm masuk mahkamah. 120 juta peratus. Dia masuk mahkamah. Dan dia pula bakal kehilangan banyak sekali duit. Banyak sekali duit dia bakal hilang. Dan boleh bankrupt kot. Sah Mahathir bermasalah besar sekarang ini. Dan sah Mahathir pula, maafkan saya, bukan Mahathir, Muhyiddin. Sah Muhyiddin terkantoi. Sah Muhyiddin akan masuk mahkamah. Buat pertama kalinya, seorang Perdana Menteri paling pendek dalam sejarah. Dia paling pendek ke? Mahathir kot. Tak tahulah siapa. Tapi antara paling pendek di sejarah lah. Okay? Mungkin saya silap. Jadi mungkin bukan paling pendek lah. Tapi paling mencabar dalam sejarah lah, itu pasti. Muhyiddin seorang Perdana Menteri paling mencabar dalam sejarah, yaitu dia melalui perjalanan yang sungguh mencabar. Waktu Covid, waktu ekonomi pun teruk, lepas tu waktu politik langsung tak stabil. Itulah perjalanan politik Muhyiddin. Jadi Muhyiddin sah akan ke mahkamah. Confirm. Kerana dia kata, dia mengaku, saya tak bersalah. Kita jumpa di mahkamah, katanya. Ingat, kemungkinan besar inilah yang dinanti-nantikan oleh Anwar Ibrahim. Kamu dah silap mainkan orang kali ini. Kamu dah silap untuk cari lawan. Kerana yang kamu dapat kali ini amat bijak. Yang bila kamu bagi bola tanggung, dia terus gulung. Gulung kah, bestrok kah, lipat kah, spike kah, apa aja lah. Kamu bagi bola tanggung, disambut, kena. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak bersalah dan bersedia untuk berdepan dengan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah berhubung isu pelupusan hutang penduduk Kafilda. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu berkata, beliau tidak takut Anwar Ibrahim walaupun disaman sebanyak 200 juta. Wah, baguslah kalau begitu. Jangan takut lawan. Lawan jangan tak lawan. Lawan tetap lawan. Tapi saya nak beritahu, lawan kali ini bukan calang-calang. Lawan kali ini orangnya bijak. Lawan kali ini orangnya penyabar. Lawan kali ini orang yang sudah pernah pengalaman jauh lebih besar daripada Muhyiddin sendiri. Muhyiddin tak pernah rasa apa yang Anwar pernah rasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beliau sudah pun disaman. Muhyiddin sudah pun disaman sebanyak 200 juta ringgit Malaysia. Ini kerana beliau kantoi. Kantoi telah membuat satu kenyataan separuh benar. Saya kata separuh benar lah. Walaupun dia kata dia tak gentar jumpa Anwar, tapi sepatutnya dia gentar. Saya fikir Muhyiddin patut gentar. Kerana yang dia nak lawan adalah Anwar Ibrahim. Peguam-peguam Anwar Ibrahim bukan calang-calang. Okey, bukan calang-calang. Tetapi pastinya hakim-hakim Malaysia pun bukan calang-calang.
Tidak boleh kasih main-main ya. Kita tunggulah nanti. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.